Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haryanti Jemetusin. Berita-berita utama malam ini. Taklimat penghayatan ibadah haji mempersiapkan bakal jemaah haji negara sebelum berlepas ke Tanah Suci. Pemberigaan permainan tradisi dapat melestarikan nilai teras kebrunaian. Afiah adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberikan keselamatan dan kesejahteraan dari segala penyakit, fitnah, malapetaka, keburukan dan kekurangan dalam perkara pada badan zahir dan batin, pada agama dan urusan dunia dan akhirat. Perkara tersebut antara pengisian tazkirah bertajuk Doa yang Pendek Namun Hebat Al-Afiyah bagi menyemarakkan Malam Munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Malam Munajat kali ke-86 itu diadakan semalam. Acara kali ini disertai oleh jawatan kuasa takmir dan belia dari Masjid Kampung Tanah Jambu, Masjid Kampung Kupang dan Masjid Muhammad Jamalul Alam serta para jemaah dari 90 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Bacaan Saidul Istighfar dan Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Momin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Malam Munajat mengajak orang ramai melipat gandakan amalan kerohanian dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berdoa, berzikir dan beristighfar semata-mata untuk memohon keampunan, perlindungan, rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sempena Minggu Penghakiman Pertandingan Anugerah Produk Kreatif Inovatif dan Pemajuan Teknologi Cipta Duli Pengira Muda Mahkota 2023, semalam diadakan Majlis Makan Malam Apresiasi. Majlis berlangsung di Dewan Mahligai, Airport Mall. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haji Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB. Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota dianjurkan oleh UTB dengan kerjasama Brunei LNG Sendirian Berhad. Cipta 2023 menandakan edisi ke-10 dengan tema Inovasi bagi Matlamat Pembangunan Mampan. Jawatan Kuasa Penganjur Cipta 2023 mendapatkan kepakaran 3 hakim dari ASEAN dan 5 hakim dari pelbagai latar belakang akademik dan industri untuk menilai 41 peserta tempatan dan 7 peserta ASEAN. Sebagai salah satu inisiatif, pihak sekolah bersama dengan agensi-agensi terlibat dalam memberi keselesaan dan keselamatan kepada para pengguna kawasan dan orang awam, Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong pagi tadi mengadakan kerja-kerja gotong royong yang tertumpu di kawasan lapang sekolah tersebut. Antara yang menyertai Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Aktiviti gotong royong dikendalikan dengan kerjasama beberapa buah agensi termasuk Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong serta Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Tutong. Awang Radiman bin Haji Idris, pemangku pengetua Sekolah Menengah Muda Hashim, menjelaskan melalui kerja-kerja seumpama itu, ia dihasrat dapat menyamai sikap bergotong royong serta menanamkan sikap suka menjaga kebersihan. Harapan saya aktiviti ini akan dapat diteruskanlah agar dapat memberikan impak yang terbaik khususnya kepada generasi ketani dan memahami betapa pentingnya gotong royong di dalam ketani rakyat negara Brunei Darussalam
dan seterusnya akan dapat memberikan keselesaan serta keselamatan khususnya kepada individu pelajar-pelajar khasnya dan kepada pasien ataupun orang ramai yang ingin berkunjung ke hospital kita ni. 746 bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam akan mengikuti pakej syarikat Darussalam Services dengan Berhad bagi tahun ini daripada 1,000 kota yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi musim haji 1444 Hijrah 2023 Masihi. Pagi tadi diadakan taklimat pengurusan dan penghayatan ibadah haji bagi bakal jemaah haji pakej Darussalam Services Sdn Berhad. Taklimat berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Taklimat yang disampaikan maklumat penting berkaitan beberapa persiapan untuk menjadi tetamu Allah, aktiviti serta perkhidmatan yang akan diberikan sepanjang berada di Tanah Suci. Taklimat disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Halewal Masjid dan Pengiran Haji Ibrahim bin Pengiran Haji Bakar, Penolong Pengurus Am, Jabatan Haji dan Umrah Syarikat Darussalam Services Sdn Berhad. Tahun ini, 4 penerbangan haji telah diaturkan akan membawa para bakal jemaah haji negara. Penerbangan pertama akan meninggalkan negara pada 4 Jun depan. 5 Jun bagi penerbangan kedua, 6 Jun bagi penerbangan ketiga dan 7 Jun untuk penerbangan keempat. Sementara penyerahan bagasi awal akan dijadualkan sehari sebelum setiap penerbangan. Program kesedaran isu biodiversiti, kelestarian dan pengurusan sisa di Hasrat dapat menyediakan platform bagi belia Brunei. Ikuti bahan-bahan beritanya selepas ini. Mendapatkan kesedaran berhubung isu berkaitan biodiversiti, kelestarian dan pengurusan sisa adalah tanggungjawab rakyat pelbagai peringkat umur dan sosial di negara ini, termasuk golongan belia. Sehubungan itu, Siri Eco Bengkel di ASEAN Youth Advocates Network Brunei Generation Restoration 2.0 selama 2 hari telah berjaya menarik penyertaan lebih 50 belia. Bengkel juga diharap dapat meningkatkan penyertaan orang ramai dalam inisiatif hijau yang boleh disepadukan ke dalam kehidupan seharian selain penglibatan bermakna dengan pihak berkepentingan dalam komuniti advokasi alam sekitar. Acara dianjurkan oleh ASEAN Youth Advocates Network Brunei Darussalam dengan sokongan Kedutaan Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara YSEALI Seeds for the Future Grant 2022. The aim of our program is actually to provide a platform for Bruneian youths, and we wanted to highlight macam biodiversity issues, waste management issues, as well as sustainability in Brunei Darussalam. So it is a very environment-focused program. We are teaching participants ways to adapt mindfulness and sustainability into their everyday lives. Dari angan-angan menjadi realiti. Begitulah kisah kejayaan seorang pengusaha tempatan yang memanfaatkan kemudahan pasaran niche untuk mempromosi produk sukan sehingga mendapat sambutan ramai. Ikuti kisah selanjutnya bersama awangku Muhammad Wai Waziruddin Shah, Pengiran Salahuddin. Dengan berbekalkan keyakinan, kaedah promosi yang mudah dan layanan mesra kepada pelanggan, memberi kelebihan kepada Dayang Andy Kermilawati binti Haji Abdul Karim, pengasas bersama Level Up Sport BN untuk mengedarkan produk stokin sukan jenama Stegen sehingga mendapat sambutan ramai khususnya penggemar aktiviti sukan dan riadah. Bagi memastikan produk tersebut mendapat sambutan, pengusaha muda ini menyediakan pelbagai pilihan termasuk corak dan warnanya. Dalam usaha mengembangkan lagi perusahaannya, kepuasan pelanggan menjadi keutamaan.
ia memberi peluang kepada customer in terms of product satisfaction and affordable price at a competitive level as ada high end punya brand lah. Customer boleh melihat sendirilah tu desain-desain kami sendiri di Cube, and at least ni orang puas memilih lah. Alhamdulillah, we gradually gain trust daripada customer selepas memakai produk-produk kami. So feedback itu is very positif lah. Promosi produk juga menggunakan konsep duta jenama atau brand ambassador melalui kaedah dalam talian. Sebagai pengguna, stesen tidak terhad kepada ahli-ahli sukan sahaja. Ia juga digalakkan untuk pekerja yang bekerja sepanjang konsep macam bagi menggalakkan kaki kita dari blisters. Sebab itu kami stesen ada mempunyai tema blister free. Pendekatan yang diambil oleh pengusaha ini boleh menjadi motivasi kepada belia di luar sana untuk berjinak-jinak dalam bidang perusahaan tanpa mengira skala kecil atau sederhana. Apa yang penting, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Laporan awangku Muhammad Wai, Waziruddin Shah, Pengiran Salahuddin untuk Berita RTB. Kelupis merupakan sejenis juadah kuih tradisi yang diwarisi sejak dulu lagi dan merupakan salah satu juadah utama yang dihidangkan semasa majlis-majlis keramaian dan perayaan. Mungkin tidak ramai yang mengetahui kuih kelupis yang dipanggil kelupis sulang. Kelupis sulang memang sinonim dengan puak kedayan. Ia merupakan sebahagian daripada juadah makanan yang dihidangkan dalam majlis makan tahun. Kelupis dibungkus dengan daun nyirek atau kelapa dan dimasak dengan iti daging, udang dan tahai. Biasanya bagi puak kedayan, acara mengelupis diadakan sebagai aktiviti utama sebelum majlis diadakan. Tujuannya untuk menyambung silaturahim antara kedayan-kedayan di Belaitan ni lah. Yang sebenarnya di Belaitan ni ada banyak kedayan ni. Ya, yang pindah-pindah ke mai macam kedayan de Banda, de Tembung, de Limau Manis, de Labi, semua ni sini yang tinggal di sini, yang tinggal di Belaitan ni. Jadi cara mengeratkan anulah silaturahim. Kerja gotong royong mengelupis akan membuka minda terutama bagi golongan muda untuk mengekalkan juadah tradisi. Menurut Kam Nur Sim, rasa kelupis sulang berbeza dari kelupis-kelupis yang lain. Bezanya ia warna tu sama rasa. Kadang-kadang. Pokoknya kadang-kadang. Ya pasalnya kalau yang sulang itu bercampur sama buah sulang itu. Jadi kelupis sulang dia. Warnanya kuning. Kalau kelupis biasa kan sudah. Ini itu bezanya tu. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Festival Permainan Tradisi sedang diadakan sehingga 31 Mei ini di Hub Tenaga Brunei, Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Orang ramai dialulukan mengunjungi festival ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali hari Jumaat ditutup. Bertema melestarikan permainan tradisi kita ni, Festival Permainan Tradisi sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa, anjuran Jabatan Muzium-Muzium di Hasrat
dapat memberi impak positif dalam memperkukuhkan, memelihara dan memulihara warisan budaya serta identiti negara Brunei Darussalam yang unik. Selain pameran, sepanjang festival pengunjung akan diberi tunjuk ajar cara permainan tradisi dan orang ramai juga berpeluang membeli jualan produk kraftangan dan seni. Pelbagai cara ataupun program yang telah dilaksanakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat, terutamanya kepada generasi-generasi muda pada masa kini. Ini adalah kerana pertembungan di antara dunia digital yang lebih digemari oleh generasi muda masa kini telah mengakibatkan mereka kurang mengenali permainan-permainan tradisi yang ada di negara Brunei Darussalam. Dengan memberikan permainan-permainan tradisi yang jarang dipraktikkan dan tidak diketahui oleh generasi masa kini, ia memberi ruang kepada mereka untuk mengetahui secara terperinci mengenai permainan tradisi di samping menerapkan nilai-nilai teras kebruneian agar identiti masyarakat Melayu Brunei akan terus mengalir zaman berzaman. Antara permainan tradisi yang popular di kalangan generasi muda kita ni mengikut kepada pengalaman yang sebelum ini adalah permainan pasang. Permainan ini memerlukan pemain untuk memikirkan strategi bagaimana untuk memakan buah lawan. Jadi di sana menunjukkan ketelitian dan juga cara berfikir bagaimana untuk kita ni bergerak untuk memakan buah yang selanjutnya. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan ketibaan sebuah lagi kapal persiaran pada tahun ini iaitu Oceania Exenia di Pelabuhan Muara hari ini. Oceania Exenia adalah kapal ketiga yang membuat persinggahan di negara ini selepas kapal Seven Seas Marina berlabuh pada 5 Mac 2023. Insignia Oceania berlepas dari pelabuhan asal di Miami, Florida membawa 554 penumpang. Kebanyakan penumpang persiaran menyertai lawatan eksklusif ke beberapa tempat menarik di negara ini, antaranya Tamu Kianggeh, Kampung Air dan Muzium Alat Kebesaran Diraja. Manakala sebahagiannya lagi berada di kapal persiaran untuk menikmati produk dan kraftangan tempatan oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Negara akan mengalu-alukan 3 lagi kapal persiaran tahun ini termasuk kapal Norwegian Jewel pada 6 November nanti. Jabatan Pengangkutan Darat JPD memaklumkan tawaran tertutup bagi tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBE akan dibukakan melalui one week bid di dalam perkhidmatan nomborku mulai esok 22 Mei. One week bid akan dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya melalui laman sesawang nomborku www.nomborku.gov.bn selama seminggu mulai 22 Mei hingga 29 Mei ini. Dalam tempoh tersebut, semua TPK 3 dan 4 angka siri BBE iaitu dari BBE 100 hingga BBE 9999 yang tidak mempunyai penanda semasa tempoh click and bid yang telah dikeluarkan sebelum ini akan dibukakan kepada orang ramai. Orang ramai disaran menyediakan email yang aktif dan juga pembayaran RM25 bagi caj perkhidmatan bagi setiap satu tawaran TPK. Maklumat lanjut layari www.nomborku.gov.bn atau hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 245-1990 atau 91 atau WhatsApp 718-1641 talian Darussalam 123 atau email ke info_ltd@jpd.gov.bn. Kejohanan bola jaring sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-29 anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Negara Brunei Darussalam diteruskan hari ini bagi kategori terbuka. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Bagi kategori terbuka peringkat saringan, kejohanan disertai oleh 8 kementerian. Kejohanan akan diteruskan pada hari Jumaat 26 Mei dan Ahad 28 Mei. Para peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan negara Brunei Darussalam. Orang ramai dialalukan untuk hadir menyaksikan kejohanan tersebut bagi memberikan sokongan kepada pasukan yang bertanding.
Liga Futsal Brunei 2023. Kasuka Aroda mengekalkan rekod kemenangan untuk memastikan 3 mata bahaga bersusulan kemenangan 6-5 ke atas Kota Rangers semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Berakas. Gol Kasuka Aroda dibuat oleh Abul Faz Minoi, Adi Ismawi Amir Rosdi, Muhammad Fardi Farhan Afendi, Muhammad Nur Bazli Awang Besar dan gol sendiri pemain Kota Ranger. Manakala Kota Ranger, jaringan dilakukan oleh pengiran Muhammad Khairul Huda, pengiran Osman, Muhammad Ikramur Asanuddin, Muhammad Samri dan Muhammad Hafizan Hardi. Dalam perlawanan kedua, menyaksikan PES dan GG Indra SC terikat 2-2 untuk berkongsi satu mata. Ahmad Muhazib Hariri Haji Muhammad Daud dan Khairun Nazirin Haji Muhammad Daud masing-masing menyumbang 2 gol buat PES. Manakala Aiman Hafizun Nizam, Muhammad Zainurul dan Muhammad Nurmansyah Hakim menjaringkan gol buat GG Indra SC. Pasukan Brunei DPMM-FC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura lewat petang kemarin berdepan Balestier Khalsa. Dalam aksi di Stadium Bishan, Singapura, pasukan Brunei DPMM-FC tewas kepada Balestier Khalsa dengan keputusan 2-3. 2 gol Brunei DPMM-FC dijaringkan oleh Hakimi Yazid Said di minit ke-46 dan 71. Manakala 3 gol Balestier Khalsa dijaringkan oleh Shuhei Hoshino, Daniel Goh dan Masahiro Sugita. That's a good ball from Alan Koza. Hassan Ryoya Taniguchi. The flag stays down. There's a chance there. Masahiro Sugita. The Tigers have Najib Tarif. Can't find a yellow shirt. Chance is not over yet though. It is a chance. Hakimi Yazid. And that's a goal. Flag has stayed down.